Selama bertahun-tahun, Izara Aisyah hanya diam, senyum di karpet merah, mata yang tenang di hadapan kamera, dan Katie kata manis setiap kali ditanya tentang kehidupan rumah tangganya. Semua itu kini dirasakan seperti topeng tipis yang menutup luka mendalam di dalam hatinya. Hari ini, segala-galanya berubah. Buat pertama kalinya sejak perkahwinannya dengan Adib Khalid, Izara Aisyah, aktris yang terkenal dengan keanggunan dan ketenangan, akhirnya membuka mulut. Dan apa yang dia kongsikan menggegarkan dunia hiburan Malaysia. Izara Aisyah, yang lahir pada 28 September 1992, tidak pernah mencari simpati. Sejak debutnya dalam industri pada tahun 2011, beliau dikenali sebagai wanita yang berdikari, profesional, dan sangat perhatian. Namun siapa sangka, di balik kilauan dunia glamour dan perkahwinan yang disangkakan sempurna, tersembunyi satu realiti kelam yang selama ini dikunci rapat di hatinya. Segalanya bermula dengan satu temu bual yang tidak dijangka. Sebuah wawancara eksklusif yang sepatutnya mempromosikan projek filem terbarunya tiba-tiba bertukar menjadi pengakuan emosional yang tidak ada sesiapa jangkakan. Dengan mata yang berkaca dan suara yang bergetar, Izara memulakan dengan satu ayat yang kini meniti di bibir semua orang. Saya telah diam terlalu lama. Dari saat itu, kisah yang disimpannya bertahun-tahun mula terurai. Dia tidak menuding jari. Dia tidak menghina. Tetapi setiap perkataan yang keluar dari bibirnya adalah seperti duri halus yang menikam hati, bukan hanya untuk Adib Khalid, suaminya, tetapi juga untuk mereka yang selama ini menyangka bahwa hidup Izara adalah sempurna. Dalam kata-katanya, ada luka. Dalam diamnya, selama ini, ada jeritan yang tidak terdengar. Izara menceritakan bagaimana tekanan emosi bermula tidak lama selepas hari pernikahan mereka. Awalnya, hanya seperti angin lalu. Kata-kata sinis yang dilempar secara tidak sengaja, sikap dingin yang kadang-kadang hadir tanpa sebab. Tapi lama-kelamaan, semuanya berubah menjadi satu pola. Satu kitaran yang menyakitkan, manipulasi emosi, gaslighting, pengabaian. Menurut Izara, Adib bukan lelaki yang kasar secara fizikal. Tidak ada tamparan, tidak ada jeritan. Tapi ada yang lebih menyakitkan, sikap yang memperlekeh, pandangan kosong yang menghukum, dan kebisuan yang membunuh jiwa. Setiap kali Izara cuba bersuara, dia dikatakan terlalu sensitif. Setiap kali dia menangis, dia dianggap drama. Dan setiap kali dia ingin berbincang, dia dihadapkan dengan tembok bisu yang membuatnya merasa seperti dia bercakap dengan kekosongan. Dia berkongsi satu insiden yang menjadi titik perubahan. Satu malam, selepas selesai menghadiri sebuah majelis anugerah, Izara pulang ke rumah dengan harapan ingin berkongsi kegembiranya kerana filem lakonannya menang besar. Tapi saat dia membuka pintu dan memanggil nama suaminya, tidak ada jawaban. Tidak ada senyuman. Hanya satu pesanan ringkas di atas meja makan. Jangan ganggu. Saya perlukan ruang. Pada malam itu, katanya sambil menahan air mata, saya tahu saya hidup bersama seseorang yang tidak melihat saya lagi. Sure, Izara tetap bertahan. Demi keluarga, demi maruah, demi anak yang belum sempat mereka miliki bersama. Dia mencuba terapi perkahwinan. Dia berdoa. Dia berdiam. Berharap ada perubahan. Tapi tahun itu menjadi seperti mimpi buruk.
yang tidak berkesudahan. Dia mula merasa takut untuk pulang, takut untuk bercakap, takut untuk menjadi diri sendiri. Dan yang paling menakutkan, dia mula tidak mengenali dirinya sendiri lagi. Saya bukan lagi Izara yang dulu, katanya perlahan. Saya hilang dalam diam. Puncaknya datang sewaktu ulang tahun pertama perkahwinan mereka. Izara telah merancang satu makan malam kecil, sederhana tapi penuh harapan. Tetapi Adib tidak muncul. Tiada panggilan, tiada message, hanya keheningan. Dan dalam keheningan itu, Izara akhirnya sadar, dia harus melepaskan. Saya duduk di meja itu seorang diri selama 2 jam. Dan dalam 2 jam itu saya memutuskan, ini bukan cinta, ini adalah penjara. Kini, setahun selepas berpisah secara rasmi, Izara tidak ingin membalas dendam. Dia tidak meminta simpati. Dia hanya mahu berkongsi agar wanita-wanita di luar sana yang melalui penderitaan serupa tahu bahawa mereka tidak bersendirian. Apa yang lebih memilukan ialah reaksi sesetengah pihak yang menyalahkan Izara, menuduhnya terlalu manja, terlalu cepat mengalah. Tapi mereka tidak tahu cerita di balik dinding rumahnya. Mereka tidak dengar tangisan dalam bilik yang gelap. Mereka tidak lihat bagaimana seorang wanita kuat perlahan-lahan patah. Dan hari ini Izara tidak lagi mahu berpura-pura. Dengan langkah perlahan, tapi pasti, dia membina semula dirinya. Dia kembali ke dunia lakonan dengan semangat yang baru. Dia menulis diary. Dia belajar mencintai dirinya kembali. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, dia merasakan apa itu kebebasan. Namun, pertanyaan terbesar masih berlegar di udara. Apa sebenarnya yang menyebabkan Adib Khalid berubah? Apakah tekanan keluarga, warisan, atau ada sesuatu yang lebih gelap yang belum didedahkan? Izara hanya tersenyum saat soalan itu diajukan. Saya bukan di sini untuk mendedahkan dia, katanya. Saya di sini untuk menyelamatkan diri saya. Dan dengan itu, satu babak baru dalam hidup Izara Aisyah bermula. Bukan sebagai istri kepada sesiapa, tetapi sebagai wanita yang akhirnya berani memilih dirinya sendiri. Dia berjalan perlahan di ruang tamu yang senyap. Cahaya dari lampu gantung memantulkan bayang-bayang di dinding, seperti kenangan yang enggan lenyap. Setiap sudut rumah itu pernah menyimpan cerita. Sofa kelabu yang dulu menjadi tempat mereka bersandar menonton film bersama kini hanya menjadi tempat Izara termenung. Mug putih di rak dapur. Masih ada kesan kopi yang dulunya Adib suka minum setiap pagi dengan cara aneh. Tanpa gula, tanpa susu, hanya pahit. Macam hidup kita, Izara pernah bergurau, dan Adib hanya senyum nipis. Kini senyum itu hanya tinggal dalam ingatan. Di rak buku ruang kerja, fail-fail lama masih tersusun rapi. Adib punya cara yang teratur, dingin, dan tegas. Izara pula sebaliknya, kreatif, berantakan, spontan. Mereka kononnya pelengkap, tapi realitinya, tidak semua perbezaan membawa keharmonian. Ada hari-hari Izara memasak makanan kegemarannya, sambal petai dan asam pedas, tapi Adib lebih suka makan di luar. Dia tidak pernah memuji, tidak pernah menegur juga. Diam, sunyi. Seperti rumah itu sendiri yang perlahan-lahan kehilangan suara. Izara teringat kembali satu petang hujan. Dia menunggu suaminya pulang. Petang itu dia mengenakan baju kurung merah jambu lembut, warna yang Adib pernah katakan padanya tampak cantik. Dia berdiri di jendela, menatap jalan yang basah, menahan rasa cemas dan berharap.
Tapi yang datang bukan kereta adib. Yang datang hanya kegelapan. Dan saat dia melangkah ke bilik tidur, di meja solek dia temui surat. Cuma 3 baris, jangan tunggu, jangan harap, jangan tanya. Surat itu dia simpan di antara halaman buku yang sudah lama dia tak buka. Tapi malam itu dia baca semula dan dia menangis. Tidak kuat, tidak meraung, hanya air mata yang jatuh tanpa suara. Tangisan perempuan yang tidak mahu sesiapa tahu dia sedang terluka. Izara mula membina semula dirinya melalui perkara kecil. Setiap pagi dia bangun awal. Dia buat kopi untuk dirinya. Kali ini dengan susu dan sedikit kayu manis. Dia beli bunga segar setiap minggu. Letakkan di meja makan, tempat dia dulu duduk menunggu seseorang yang tidak pernah datang. Kini bunga itu bukan untuk sesiapa, hanya untuk dirinya. Dia mula menulis semula, bukan skrip atau dialog, tapi menulis tentang dirinya, tentang perasaannya, tentang luka yang tidak terlihat. Dia simpan semua tulisan itu dalam jurnal kulit berwarna coklat, hadiah untuk dirinya sendiri sempena hari lahirnya yang ke-32. Di halaman pertama, dia tulis 1 ayat. Jika aku tidak mencintai diriku, siapa lagi yang akan? Orang ramai melihat Izara sebagai selebriti, wajah cantik di layar, suara lunak di iklan, tubuh tinggi yang melenggang di pentas peragaan. Tapi hanya segelintir tahu tentang Izara yang pulang ke rumah dan membuka kasut perlahan-lahan, lalu duduk sendirian di tepi katil, tidak tahu harus bercakap dengan siapa. Tidak tahu harus menangis atau ketawa. Tidak tahu apa yang tinggal dalam perkawinan yang sebetulnya menjadi syurga. Izara sering mengulang lagu lama dari Sudirman, merisik kabari, tiap kali bait engkau masih sendiri atau telah berdua, berkumandang, dia tersenyum pahit. Lagu itu seperti cermin, menggambarkan seseorang yang ingin bertanya tetapi takut kepada jawaban. Dan dalam kesunyian itu, dia sering berbicara dengan bayang-bayang, bertanya kepada dirinya sendiri, apa salah aku? Tapi kini dia berhenti bertanya, kerana tidak semua soalan memerlukan jawaban. Dia bertemu semula dengan sahabat-sahabat lama, orang-orang yang dulu dijauhi kerana adib tidak menyukai mereka. Dalam tawa mereka, Izara temui kembali dirinya. Dalam cerita-cerita kecil, dia teringat bahawa dia pernah bahagia sebelum semuanya bermula. Dan dari situ, perlahan-lahan, dia belajar bahawa kesedihan tidak kekal, hanya sementara. Asalkan dia berani melangkah keluar dari bayang-bayang yang menghantui. Setiap kali dia melihat ke cermin sekarang, dia tidak lagi mencari kesempurnaan. Dia mencari kejujuran. Garis halus di sekitar matanya, sedikit cengkung di pipi. Semua itu menjadi saksi bahawa dia pernah terluka, tapi dia masih di sini. Masih berdiri. Masih bernyawa. Dan yang paling penting, masih mampu tersenyum. Ada satu pagi, dia menulis dalam jurnalnya, hari ini aku tidak menangis. Dan aku tidak perlu alasan pun untuk itu. Aku hanya tenang. Dan ketenangan itu bukan datang dari orang lain, bukan dari pengakuan, bukan dari permintaan maaf yang tidak pernah datang, tetapi dari dirinya sendiri, dari keberanian untuk berkata cukup, dari kekuatan untuk membuka pintu dan melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Rumah itu kini sunyi dengan cara yang berbeza. Sunyi yang damai, bukan lagi sunyi yang menyesakkan. Di dinding biliknya
tergantung satu bingkai kecil, ayat kegemarannya dari Rumi. The wound is the place where the light enters you. Luka adalah tempat cahaya memasuki dirimu. Izara membaca ayat itu setiap hari, dan setiap kali dia membacanya, dia teringat bahwa dalam semua kesakitan yang pernah dia lalui, ada cahaya yang kini perlahan-lahan membentuk Izara baru, seorang wanita yang tidak lagi berdiri dalam bayang-bayang, tetapi bersinar dalam cahayanya sendiri. Dan bagi sesiapa yang pernah bertanya, apa yang terjadi sebenarnya antara Izara dan Adib, mungkin jawapannya tidak terletak dalam fakta atau gosip. Mungkin jawabannya adalah dalam setiap keheningan ada cerita. Dan dalam setiap cerita ada kebenaran yang hanya hati sendiri yang tahu. Dia menyimpan semua surat itu dalam kotak kayu kecil yang dikunci di bawah katil. Bukan kerana dia masih mengharap, tetapi kerana dia masih belum bersedia melepaskan sepenuhnya. Dalam kotak itu ada cebisan masa silam. Foto perkahwinan mereka yang pernah terpampang di majalah hiburan, resit makan malam pertama mereka selepas sah bergelar suami isteri, dan sepucuk nota, tulisan tangan dari Adib, hanya satu-satunya kali dia menulis sesuatu untuk Izara dengan tangannya sendiri. Terima kasih kerana memilih saya. Ironinya, Izara tidak pernah benar-benar merasa dia telah membuat pilihan. Segalanya terasa seperti satu arus deras yang menolaknya dari satu bab ke bab lain. Dari Izara Aisyah, pelakon muda berbakat, ke Izara Aisyah, istri kepada pewaris nama besar. Dari seorang wanita bebas menjadi seseorang yang hanya disebut sebagai istri kepada. Dan hari ini dia berusaha mengingat semula. Bilakah kali terakhir dia benar-benar merasa hidup? Ada sesuatu tentang Adib Khalid yang masih membuat orang tertanya-tanya. Seseorang yang begitu sukar ditebak, begitu bijak menyembunyikan emosi, dan begitu rapi menampilkan versi dirinya kepada dunia. Tiada skandal, tiada kontroversi besar, hanya bisikan, dan cerita-cerita kecil yang tidak pernah tumbuh menjadi kenyataan. Adib bukan lelaki yang berteriak, dia berdiam. Dan dalam diam itu, ada kuasa yang perlahan-lahan mengikis siapapun yang cuba mendekat. Izara tahu, dia telah hidup dalam keheningan itu. Mereka jarang bergaduh, dan itulah masalahnya. Tidak ada letusan, tidak ada perbincangan terbuka. Hanya senyap. Kadang-kadang, Adib akan duduk di bilik kerjanya selama berjam-jam, memandang skrin komputer kosong, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang tidak boleh dikongsi. Dan Izara akan menunggu dengan secawan teh, berharap dia akan berpaling, berkata sesuatu. Mungkin saya rindukan awak, tapi itu tidak pernah berlaku. Yang dia terima hanyalah pandangan kosong, atau lebih menyakitkan, pandangan yang langsung tidak memandangnya. Kini, setiap kali dia melangkah ke tempat umum, mata-mata memerhati. Ada yang bersimpati, ada yang menghakimi, dan ada juga yang hanya ingin tahu apa sebenarnya yang berlaku. Mengapa dua insan yang tampak sempurna berpisah begitu cepat, tanpa drama, tanpa jawaban? Izara tidak menjawab, bukan kerana dia sombong, tetapi kerana bahkan dia sendiri masih belum pasti sepenuhnya. Ada perkara yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ada luka yang tidak berdarah. Ada retak yang tidak nampak, tetapi cukup untuk meruntuhkan segalanya. Dan dalam setiap temu ramah, setiap soalan yang disusun rapi oleh wartawan yang kononnya prihatin, dia tetap memilih untuk tersenyum. Saya okey, katanya. Saya sedang belajar menjadi lebih kuat. Tapi dalam hatinya dia tahu ada sesuatu yang masih belum selesai. Suatu malam,
Dia menerima panggilan daripada nombor tidak dikenali. Suaranya berat, tenang, dan tanpa salam, lelaki itu berkata, "Saya tahu apa yang Adib sembunyikan daripada awak." Hanya itu. Kemudian talian terputus. Dia cuba menelefon semula. Tiada jawapan. Hatinya berdegup kencang. Dia duduk di sudut bilik, memegang telefon seperti sedang memegang serpihan masa lalu yang tiba-tiba hidup semula. Siapa lelaki itu? Kenapa dia berkata begitu? Apa yang sebenarnya Adib sembunyikan? Dari situ, malam-malam Izara kembali diliputi oleh pertanyaan yang tak terjawab. Dia mula menyelak semula memori, mula mengingati momen-momen yang dia anggap remeh, tetapi kini terasa ganjil. Panggilan telefon yang Adib jawab di bilik air, email-email yang dia sembunyikan, temu janji yang dibatalkan tanpa sebab. Semuanya kelihatan seperti titik-titik kecil yang kini cuba dia hubungkan membentuk satu gambaran yang lebih besar. Tapi gambaran itu belum lengkap dan dia belum tahu sama ada dia benar-benar mahu tahu. Namun keinginan untuk memahami kuat, lebih kuat dari ketakutan. Izara mula menyiasat secara diam. Dia bertemu kembali dengan seorang kawan lama yang pernah bekerja dengan keluarga Adib. Lelaki itu hanya berkata satu ayat, kadang-kadang tak semua warisan itu datang dari harta. Ada juga yang datang dalam bentuk beban. Beban? Apakah Adib sedang memikul sesuatu yang lebih besar dari yang dia sangka? Apakah selama ini suaminya bukan menjauh kerana tidak cinta, tetapi kerana sedang menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap? Izara tidak pasti, dan mungkin dia tidak akan pernah benar-benar tahu. Tapi dari hari itu, dia mula menulis segala yang dia rasa, setiap mimpi, setiap firasat, setiap kenangan pelik yang selama ini dia buang dari fikirannya. Dia simpan semuanya dalam satu fail, disandarkan dengan kata laluan sebagai pelindung jika sesuatu berlaku. Dia tidak tahu kenapa, tapi nalurinya menyuruh dia bersedia. Seolah-olah ini belum berakhir. Satu malam, dia bermimpi. Dia berada di sebuah rumah yang asing penuh cermin. Dan dalam cermin itu, dia tidak melihat wajahnya sendiri, tetapi wajah Adib yang sedang menangis. Dia terbangun dengan dada sesak dan entah kenapa. Dia tahu mimpi itu bukan mimpi biasa. Ia seperti pesan. Tapi pesan tentang apa? Kini, Izara Aisyah bukan lagi hanya seorang pelakon, seorang bekas istri, seorang wanita yang pernah patah hati. Dia adalah seorang pencari kebenaran tentang perkahwinannya, tentang dirinya sendiri, tentang sisi-sisi kelam yang tidak pernah diberitahu kepadanya. Dan selagi pintu-pintu lama itu belum ditutup, dia tahu bab ini belum berakhir. Masih ada kotak-kotak yang belum dibuka. Masih ada suara-suara yang belum berkata. Dan dalam diam, sesuatu sedang menunggu untuk didedahkan. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Pada suatu pagi yang mendung, Izara berdiri di tepi jendela, memegang secawan kopi yang sudah lama sejuk. Suara burung di luar terdengar samar, dan daun-daun bergerak perlahan, seperti sedang berbisik sesuatu yang hanya mereka tahu. Suasana itu membuatnya merasa ganjil, seperti dirinya sedang berdiri di ambang antara dua dunia, yang lama dan yang baru, yang nyata dan yang masih penuh misteri. Dalam diam, dia teringat kembali pada satu peristiwa yang tidak pernah dia ceritakan kepada sesiapa. Malam itu, sebelum dia meninggalkan rumah buat kali terakhir, dia sempat masuk ke bilik kerja Adib, bilik yang selama ini terasa seperti ruang larangan. Di sudut bilik, dia menemui sebuah laci
yang tidak pernah dibuka, tidak berkunci, hanya tersembunyi. Di dalamnya ada sekeping foto lama, foto seorang wanita muda yang tidak dikenalinya bersama seorang anak kecil. Wajah Adib ada di dalam gambar itu juga, dan di belakang foto itu tertulis satu baris. Maaf kerana tak pernah jadi ayah yang kau layak dapat. Izara menggenggam gambar itu, cuba membaca sesuatu yang tak tertulis. Siapa wanita itu? Siapa anak kecil itu? Apakah Adib pernah mempunyai kehidupan lain? Satu masa lalu yang dia sendiri cuba kuburkan. Apakah segala keheningan dan kepedihan itu bukan berpunca dari benci, tetapi dari rasa bersalah yang tak pernah padam? Dia tidak bertanya. Tidak ada siapa untuk ditanya pun. Adib tidak pernah bercakap tentang masa lalunya secara terbuka. Malah, dia seperti seseorang yang sengaja memotong dirinya dari masa silam, hidup hanya di permukaan masa kini, tanpa akar, tanpa cerita. Tetapi gambar itu menukar segalanya. Sejak malam itu, Izara mula bermimpi perkara yang aneh. Dalam mimpi, dia sering berada di sebuah rumah asing, penuh dengan suara-suara samar. Ada suara kanak-kanak tertawa. Ada bunyi piano yang dimainkan dengan perlahan. Dan setiap kali dia mendekati pintu bilik di hujung lorong, dia terbangun, jantung berdegup seperti baru dikejar sesuatu yang tidak terlihat. Mimpinya berulang, malam demi malam. Dan setiap kali, pintu itu tidak pernah dibuka. Kehidupan sehariannya tetap berjalan. Sesi penggambaran, jemputan acara, gelak ketawa yang direka demi kamera. Tetapi jauh di dalam hati, Izara tahu dia belum selesai. Belum bebas sepenuhnya dari bayang-bayang yang ditinggalkan oleh perkahwinannya. Dan lebih-lebih lagi, dari rahasia yang dia tak sempat bongkar. Kadang-kadang dia duduk di hadapan komputer, cuba mencari maklumat tentang wanita dalam gambar itu. Dia type kata kunci yang sama berulang kali. Tiada hasil. Dunia digital tetap bisu seperti laci di bilik Adib, menyimpan rahsia terlalu dalam untuk dicapai. Dia cuba tanya beberapa kenalan lama Adib, tapi mereka mengelak. Ada yang tiba-tiba diam, ada yang berubah wajah, dan ada yang hanya berkata perlahan, "Jangan korek, Izara. Tak semua cerita patut dibuka." Namun, Izara sekilas mencari drama. Dia hanya mau tahu. Bukan untuk menghukum sesiapa, tapi untuk memahami. Untuk menjawab soalan yang menghantui setiap malamnya. Apakah semua ini salahku? Atau aku cuman watak sampingan dalam cerita orang lain? Dalam satu kunjungan ke kampung halaman Adib, atas alasan kerja, dia cuba berjalan kaki ke kawasan lama yang disebut-sebut pernah menjadi tempat Adib membesar. Di situ, dia temui seorang lelaki tua, penjaga surau kecil di hujung jalan. Lelaki itu mengenalinya, tetapi tidak bertanya apa-apa. Izara hanya menunjukkan gambar itu. Lelaki tua itu memandang lama, lalu berkata dengan nada yang tak dapat ditafsirkan, ada benda yang bila disimpan terlalu lama bukan saja melukakan tuannya, tapi juga sesiapa yang datang dekat. Izara tidak tahu sama ada itu amaran, nasihat, atau sekadar kata-kata tua yang dipenuhi hikmah. Tapi sejak hari itu, dia berhenti mencari. Bukan kerana dia sudah tahu, tapi kerana dia mulai sedar mungkin ada perkara yang memang ditakdirkan untuk tetap menjadi tanda tanya. Kini, di apartemen barunya yang lebih kecil dan lebih sunyi, Izara mula menulis skrip pertamanya. Bukan untuk sesiapa, bukan untuk tayangan, tapi hanya untuk dirinya. Sebuah cerita tentang seorang wanita yang berkahwin dengan lelaki
yang menyimpan sebuah dunia rahsia. Dan perlahan-lahan, wanita itu kehilangan dirinya dalam usaha memahami sesuatu yang tak pernah diberi nama. Skrip itu belum tamat. Dia biarkan ia tergantung di tengah jalan, seperti hidupnya sendiri. Dan setiap pagi, dia baca semula, memadam satu ayat, menambah dua yang lain. Ceritanya sentiasa berubah, sentiasa mengalir, seperti dirinya. Kadangkala dalam hening malam, teleponnya masih berbunyi. Nomor tidak dikenali. Tiada suara di hujung talian. Hanya nafas perlahan, dan setiap kali itu berlaku, dia tidak merasa takut. Hanya hairan. Adakah itu Adib atau seseorang yang tahu sesuatu yang belum dia temui? Dia tidak pasti. Di rak bukunya, foto lama itu masih ada. Tidak berbingkai, hanya disisipkan di antara halaman sebuah buku puisi. Setiap kali dia terlihatnya, dia terfikir, apakah benar Adib pernah mencintainya? Atau dia hanya menjadi penggani pelindung, penutup untuk sebuah masa lalu yang luka? Persoalan itu masih tergantung, dan dunia terus berputar. Nama Izara Aisyah kembali menghiasi majalah dan laman sosial. Wajahnya tetap cantik. Senyumannya tetap memikat. Tetapi di mata mereka yang benar-benar melihat, ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu di balik tenangnya. Sesuatu yang belum selesai. Dan Izara, dia masih menulis, masih bermimpi, masih menunggu satu hari, satu momen, satu isyarat bahwa dia akhirnya faham segalanya. Atau mungkin dia tidak akan pernah tahu. Tapi dalam ketidaktahuan itu, dia belajar berdamai. Kerana tidak semua pintu harus dibuka. Tidak semua soalan perlu dijawab. Dan tidak semua kisah perlu ditamatkan.